Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar Bahasa Melayu tahun 2, tema 2, Perpaduan, unit 5, Hidup Berjiran. Bersama-sama dengan Cikgu Zana. Baik, kita akan teruskan pembelajaran kita tentang hidup berjiran. Permulaan pembelajaran kita akan belajar tentang lafazkan pantun. Baik, boleh dengar apa yang cikgu akan terangkan tentang lafazkan pantun tentang hidup bersatu padu. Tumbuh cili di tanah pama, tanam cendawan juga beria. Saling kenali bersikap ramah, banyak kawan hidup ceria. Apa maksud dekat rangkap pantun yang pertama tu? Maksudnya pantun yang pertama dijelaskan tentang tumbuh cili di tanah pama, cendawan juga pria. Maksudnya kita tahu kalau cendawan dengan pria kalau tanam, macam mana dia punya buah ataupun cendawan tu sendiri, sayur tu sendiri akan tumbuh merata. Dan juga bagaimana sikap kita, ramahnya kita, saling bersikap antara satu dengan lain. Maksudnya saling kenali bersikap ramah, ramah dengan kawan, tidak sombong. Jadi kawan pun hidup ceria, kawan pun suka nak berkawan dengan kita sebab sikap kita yang sentiasa ceria bersama dengan kawan dan tidak suka maksudnya menghindar dengan keadaan yang tidak suka berkawan dengan pilih-pilih kawan. Jadi kita jangan pilih-pilih kawan. Itu tak elok sebenarnya kalau kita pilih-pilih kawan. Baik. Dengan yang seterusnya, kita tengok rangkap yang seterusnya. Pohon jati, pohon keranji, di pinggir lata tumbuh cemara. Hormat menghormati amalan terpuji, kasih kita kekal terpelihara. Okey, pantun yang seterusnya adalah pohon jati. Kita tahu pohon jati macam mana kan? Pohon jati dia punya pokok dia bagaimana? Dia punya keadaan pokok jati tu. Jadi kalau di pinggir lata tumbuh cemara, macam mana pula keadaan tu bila di pinggir lata tumbuh cemara? Cemara ni adalah tumbuhan ya, namanya cemara. Hormat menghormati amalan terpuji. Macam mana kita nak hormat menghormati? Dengan cara kita sentiasa menghormati orang yang lebih tua daripada kita dan orang yang lebih dewasa daripada kita. Contohnya seperti ibu dan ayah. Kenapa kita perlu menghormati mereka? Sebab mereka lah kita ada di dunia ini. Sebab mereka lah kita lahir di dunia ini. Dan kita kita sepatutnya sebagai seorang anak perlu menghormati mereka. Tidak juga hormat pada ibu dan ayah. Kita juga perlu hormat pada guru-guru kita, cikgu-cikgu kita di sekolah dan ustaz-ustaz juga. Kita perlu hormat mereka. Dan juga kita perlu hormat orang yang lebih dewasa daripada kita, seperti atuk kita, nenek kita, abang ataupun kakak kita. Kita perlu menghormati mereka. Dan tidak lupa juga seterusnya kita tengok pantun yang seterusnya. Bunga raya, bunga selasih, dijaga di baja setiap masa. Balai raya perlulah bersih, saling bekerja pelbagai bangsa. Apa maksudnya tu? Maksudnya kita tahu bunga raya tu apa? Bunga raya adalah bunga kebangsaan, bunga yang terpelihara, 5 kelopak, 5 rukun negara yang perlu ada dalam sifat diri kita. Dan juga itu juga kita tahu kebersihan. Macam mana kita nak bersih? Kita mesti ada sentiasa dalam diri kita menyifatkan kebersihan tu sentiasa ada. Contohnya balai raya perlulah bersih, saling bekerja pelbagai bangsa. Pelbagai bangsa tu maksudnya bekerja macam mana? Tolong-menolong antara satu sama lain. Tidak kira bangsa, Melayu, Cina ataupun India, pelbagai bangsa. Kita perlu menghormati antara satu sama lain dan juga saling memerlukan antara satu sama lain, tolong-menolong antara satu sama lain. Itu adalah amalan yang sangat-sangat mulia yang perlu kita jaga. Baik, yang seterusnya. Jadi kita akan belajar yang seterusnya. Kita boleh tengok dekat buku lagi. Unit 5, hidup berjiran. Apa itu hidup berjiran? Baik, cikgu akan terangkan hidup berjiran. Halaman ke-33, aktiviti 1.
Baiklah, siapa ni? Dalam dialog tu, dalam buku cerita kamu ada menyatakan siapakah Ibu Farid ni, kerana kenapa disampaikan pesanan ini. Ibunya menyampaikan pada Farid. Baiklah, makcik akan memberitahu Farid bahawa Cikgu Aini berpesan supaya dia mengulang kaji pelajaran kerana minggu hadapan ada peperiksaan. Siapa yang memberi pesan itu? Yang memberi pesan itu adalah kawan Farid. Jadi yang warna merah, tulisan warna merah tu kamu perlu menulis semula di bahagian buku aktiviti kamu. Kamu lihat halaman yang tertera dan kamu ikuti apa yang cikgu telah terangkan. Yang seterusnya, apa yang Ibu Izzat memberi balas apa yang disampaikan oleh kawan Farid. Baiklah Izzat, okey, kawan Farid namanya Izzat. Baiklah Izzat, makcik akan memberitahu Farid. Okey, apa yang maknya akan sampaikan, mak Farid akan sampaikan pada mak Farid akan sampaikan. Okey, apa yang Izzat bagi tahu, iaitu supaya dia membaca buku teks dari halaman pertama hingga halaman yang ke-35. Jadi yang tertera di tulisan merah ni kamu perlu letakkan semula ke dialog untuk dilengkapkan di halaman 33. Baik, sekarang cikgu akan bantu halaman yang ke-34. Aktiviti 2A. Okey, murid memilih kosakata yang tidak tahu maksud dan mencari maksudnya dengan menggunakan kamus dan tulis. Baik, cikgu akan terangkan maksud kosakata. Apa itu kosakata? Di sini ada 4 kosakata yang berwarna merah. Di bahagian buku kerja aktiviti kamu ada tertera tulisan ini di dalam buku kamu. Mengerang. Kosakata mengerang bermaksud mengeluh kerana sakit. Apa itu mengeluh kerana sakit? Mengerang. Contohnya, mengerang. Aduh, ibu sakit lutut Aiman kerana terjatuh. Kenapa dia mengerang? Disebabkan dia terjatuh. Bila dia terjatuh, dia rasa sakit. Bila dia merasa sakit, dia akan mengerang kerana terasa keadaan yang sakit itu ada perbuatannya. Aduh, kerana terasa sakit. Baik, kosakata yang seterusnya, yang kedua adalah garas. Apa itu garas? Okey, garas adalah tempat menyimpan kenderaan. Garas juga adalah tempat di bahagian hadapan rumah untuk meletakkan kenderaan. Itu dipanggil garas. Okey, jadi kamu kena tahu di depan rumah kamu tu, kalau kamu buka pintu bahagian hadapan, kamu lihat yang bahagian lapang tu, kita panggil dia garas. Baik, untuk menyimpan kenderaan. Seterusnya, perkataan yang ketiga, terseliu. Apa itu terseliu? Baik, kosakata terseliu pada warna merah adalah tergeliat. Tergeliat bermaksud seperti kamu berjalan, tiba-tiba kaki kamu tergeliat, urat kamu tergeliat. Jadi tergeliat ni umpama macam kamu hampir hendak terjatuh, jadi tergeliat. Dan yang seterusnya, salah urat. Salah urat bermaksud yang sama pada kosakata terseliu. Yang ini salah urat artinya kejang urat kamu. Dan terseliu juga kosakata bermaksud pada terpelicuk, boleh digunakan. Jadi ada 3 perkataan yang boleh digunakan dengan terseliu. Terseliu umpamanya maksudnya tergeliat pun ia, salah urat pun ia, terpelicuk pun ia. Apa itu terpelicuk? Terpelicuk contohnya kamu sedang berjalan, tiba-tiba kamu tersandung kaki kamu di tempat yang ada sesuatu objek. Objek tu kamu terlanggar. Jadi bila kamu terpelicuk, kamu jatuh. Jadi kaki kamu terseliu. Di situ maksudnya terpelicuk. Baik. Kosakata yang seterusnya adalah lega. Apa maksud kosakata pada lega? Lapang. Apa maksud lapang? Rasa yang sudah dilepaskan, keadaan dadanya terlalu lapang. Rasa sangat-sangat senang. Senang hati, rasa terlalu lapang. Pikirannya lapang, itu lega. Luas. Apa itu luas? Luas umpamanya
sesuatu keadaan yang begitu tenang, luas. Luas tu maksudnya tenang, lega, luas keadaannya tu rasa macam lega, luas. Okay? Jadi lega pada kosakata tu bermaksud luas pun ia, lapang pun ia. Lega bermaksud pada tenteram pun ia. Tenteram tu macam mana maksudnya? Tenteram keadaan yang sangat mendamaikan, keadaan yang kusut, tenteram keadaannya. Keadaan yang bingit, keadaan yang bising, rasa tenteram. Baik, tenang hati bagaimana tenang hati? Tenang hati umpamanya seperti yang rasanya susah sangat, perasaannya, hatinya gusar, sentiasa berfikir, berbagai pikiran yang ada di dalam dirinya. Jadi bila keadaan yang lega, maksudnya tenang hatinya, dia berasa sangat-sangat lega. Baik, kita sudah habis pembelajaran tentang maksud kosakata dan maksudnya. Kita teruskan tentang pembelajaran seterusnya, halaman yang ke-35, aktiviti 2B. Apa itu reda? Apa itu reda? Reda tu artinya mula berkurang. Reda, keadaan reda, hujan yang lebat, tiba-tiba keadaan redanya hujan tu maksudnya berkurang, reda, sudah tidak kelihatan lebat. Bergotong royong adalah seperti contohnya bekerjasama. Apa itu bekerjasama? Bekerjasama maksudnya saling bantu-membantu. Contoh macam kamu saling bantu antara satu sama lain dengan kawan-kawan kamu mengulang kaji pelajaran. Yang mana kamu tidak tahu, kamu boleh bertanya dengan kawan kamu untuk memahami apa dalam pembelajaran. Itu bermaksudnya bekerjasama. Bergotong royong artinya sama-sama dalam keadaan yang perlukan bantuan. Bekerjasama pun ia, bergotong royong pun ia. Erti kata yang boleh digunakan pemahaman dalam kehidupan kita. Seterusnya, digunakan, yang ini dilalui. Apa itu digunakan? Yang telah digunakan telah dilalui. Macam mana tu? Okey, contoh, ada satu kawasan jalan yang tidak pernah kamu lalu, tiba-tiba kamu dah digunakan. Bila kamu digunakan, maksudnya kamu sudah melalui. Dilalui maksudnya jalan tu kamu dah dilalui. Bila kawan kamu tanya, kamu sudah lalu kawasan jalan itu Ahmad? Ya, saya sudah dulu dilalui. Maksudnya saya sudah dulu dilalui kawasan itu. Dia sudah dilalui dahulu jalan itu. Maksudnya digunakan jalan itu, dilalui. Baik, yang seterusnya kencang. Apa itu kencang? Kencang maksudnya angin. Angin tu maksudnya yang sangat-sangat kuat. Kencang, panggilnya kencang, tapi erti yang sama boleh digunakan seperti kuat. Kencang boleh diertikan sama kuat. Dan yang seterusnya tumbang. Apa itu tumbang? Contoh seperti pokok. Bila pokok tu tumbang saja, dalam bahasa Melayu tumbang saja. Tumbang maksudnya dia sudah berkeadaan jatuh. Okey, rebah maksudnya sudah jatuh ke bawah terus, ke tanah. Rebah ke tanah terus. Itu rebah. Dan yang seterusnya melintangi. Apa itu melintangi? Contoh melintangi adalah seperti pokok yang tumbang melintangi sebatang jalan, di tengah-tengah jalan. Melintangi maksudnya merintangi pula adalah bila kamu hendak lalui, merintangi jalan tu tidak boleh dilalui. Jadi merintangi jalan yang sudah melintangi pokok itu, jadi kamu tidak boleh melalui, merintangi jalan itu. Melintang adalah seperti contoh tadi cikgu dah bagi tahu, pokok-pokok tu melintang di tengah-tengah jalan. Merintangi adalah laluan yang kamu hendak lalui, itu merintangi. Yang seterusnya kita tengok pembelajaran mengenai pembelajaran kata nama. Diikuti tentang keterangan juga kata kerja. Baik, di sini kamu boleh lihat ada kata nama. Apa itu kata nama? Ada nama, kata kerja. Apa itu kata kerja?
ada nama, ada kerja. Yang huruf merah tu maksudnya kamu sudah tahu, nama sahaja. Kerja adalah melibatkan sesuatu perbuatan kerja. Keterangan adalah mengenai sesuatu tentang perlakuan. Yang boleh kita lihatkan di sini, keterangan mengenai contoh mengenai apa yang telah kamu tahu tentang keterangan itu. Mengenai apa keterangan itu? Berkait rapat tentang apa keterangan itu? Jadi, mari cikgu terangkan kata nama. Apa itu kata nama? Nama banyak yang boleh kita jelaskan. Contoh yang ada adalah seperti mereka, Paramsing. Okey, Paramsing ni contohnya ada dua nama dia Paramsing, dua-dua nama Paramsing. Okey, contoh kalau ada Ali ke, dia ke, kamu ke, itu adalah kata nama yang digantikan pada kata nama, tidak semestinya nama orang saja. Jadi bila mereka, dia, saya ataupun nama, itu adalah kata nama. Apa itu kata kerja? Kata kerja adalah perbuatan. Contoh, mereka membawa. Membawa adalah kerja. Keterangan adalah seperti contohnya yang dilakukan dalam kerja itu. Apa yang dilakukan dalam kerja itu? Gelung rotan, ada gelung rotan, cakra, padat dan riben bertali. Maksudnya keterangan di situ melibatkan kerja yang telah dilakukan. Yang seterusnya tentang kerja memasang. Berkait dengan masang adalah keterangannya mengenai radio. Jadi radio, memasang radio. Paramsing memasang radio. Apa maksudnya? Dia menghidupkan ataupun mengonkan radio, memasang, membunyikan. Maksudnya memasang, membunyikan sesuatu yang datang bunyinya, suara yang ada pada radio. Yang seterusnya, kata kerja ada pada yang keempat, mengajar. Paramsing mengajar, keterangan dia adalah kawan-kawannya bergimnastik. Apa itu bergimnastik? Bergimnastik maksudnya berirama. Yang sukan berirama tu maksudnya dia mengajar. Siapa yang mengajar? Namanya adalah Paramsing. Kata kerjanya mengajar. Kerjanya mengajar. Keterangannya adalah mengenai mengajarnya adalah bergimnastik. Baik. Diharap anak-anak semua dapat mengikuti pembelajaran cikgu pada kali ini dengan lebih baik dan lebih memahaminya. Jadi, sampai di sini saja untuk pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih cikgu ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.